Thank you. Happy birthday to you. Puaslah sana Macam kau tak biasa. Ini punya cerita macam lorong lagi. Jangan cerita. Jangan ya. Ada yang kan ingat nanti, oh ini orang lah. Mati aku. Nah, tidak habis kata orang kan. Dia kita pergi belajar ambil diploma ni. Hotel catering pun aku hantam ni lah. Wih, semua pun dia sapu ini. Baru bagi 4. Okay. You got job. Dia tak buat orang Malaysia. Aku cakap, kalau kau buat orang Malaysia, see you in court. Kalau kau lambat 1 minit, semua mata mandang kau macam nak makan. Ladies and gentlemen. Korek Podcast, mari kita korek sama saya Lobs. Assalamualaikum, thank you kamu yang tengok, yang join sama saya di sini. Jangan lupa kamu tekan follow untuk Ampal TV dan juga notification kamu akan dapat kalau kamu sudah tekan itu lonceng. Boleh komen-komen selepas kamu tengok ini video. Mana tahu ada yang kamu mau perbaiki atas kelemahan saya siap sedia menerima untuk perbaiki apa itu yang lemah, belajar daripada kesilapan. Jadi macam biasalah untuk Korek Podcast ini kita akan korek apa saja cerita. Boleh jadi kepada isu semasa yang terjadi di Sabah khususnya. Malaysia pun boleh juga, luar negara pun boleh juga kalau cerita itu hot, ngam-ngam berada di sekitar kita. Kalau cerita pasal isu semasa ni dia punya skop ni besar, tidak kira lah macam pasal bisnes, pasal artis. So jadi bercakap pasal artis ni, selalunya saya ni kalau dalam bidang lakonan ni adalah beberapa kali berlakon dalam drama TV, VCD pun pernah juga yang dulu-dulu. Tapi yang VCD tu saya jadi kru tapi sambil-sambil di belakang-belakang lah, macam lipas-lipas kamera begitu, angkat-angkat barang begitu. Jadi kalau dalam berlakon ni yang kita tahu ada pelakon, ada pembantu pelakon, ada drama. Lepas tu ada lagi apa nama dia tu kalau yang macam ajar-ajar orang bersilat tu, koreografer kah? Koreografer. Ada juga koreografer. Jadi untuk kita punya special guest hari ini, beliau ini merupakan seorang juga pelakon, dia juga produce, dia juga orang bilang mengarah, penulis skrip, dia juga koreografer. Kau bayangkan, dalam masa yang sama dia boleh buat banyak kerja. Di mana kekuatan dia itu? Apakah tenaga yang dia bawakan untuk bekerja? Tidak lain tidak bukan, bersama saya sekarang orang yang sangat berpengalaman, Abang Jeff Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang? Satu yang saya suka tengok dia ni, sekejap Bang. Paling saya suka tengok muka dia halus. Tak ada jerawat. Awet muda. Ada makan ubat ke, Bang? Lahir gitu lah. Lantai. Satu nak betulkan tu, koreografer salah tu. Dia tu lebih kepada satu aksi koreografi kan, coaching. Saya lebih pada coach acting. Oh, salah lah ni. Salah kameraman lah ni bagi info. Marah kameraman Bang, marah dia, bukan saya. Betul, dia pergi betul. Engkau yang salah. Oh, saya yang salah kah? Alah, saya yang salah. Minta maaf, Bang. Okey, jadi Bang, beginilah Bang. Maksud dia kalau macam orang sudah sampai di sini kan Bang, saya ni lebih suka, bukan sejak, saya mau orang yang tengok ni di luar, kenal itu orang dulu secara mendalam. Ya. Contohnya daripada nama, mungkin sebut nama tadi itu mungkin tidak full saya bagi, mungkin saya panggil tadi Abang Jeff Omar. Nama-nama sebenarnya Abang siapa Bang? Okey, nama Abang sebenarnya Jafri bin Omar. Jadi kependekan bagi screen name tu Jeff Omar. Senang kan? Jeff Omar pendek. Bang dah mencerita tentang abang kan ni? Itulah, tapi saya tunggu, saya tanya. Belum tanya lagi. Kau tengoklah kalau orang sudah biasa depan kamera kan, belum pun kau bagi soalan dia sudah mau bercakap. Ini yang kita kena jaga nih. Salah soalan habis. Kita yang check match ini. Tatap. Kalau iya, saya yang jadi guest. Asal abang dari mana Bang asal? Okey, abang lahir saja di Pulau Pinang. Membesar di Kuala Lumpur. Utara. Lahir dan besar di Kuala Lumpur. Sekarang ni asalnya macam di Sabah lah. Hati, jiwa, jasad, khidmat semua di Sabah. Itulah kalau dengar pun macam yang mula-mula jumpa slang dia macam orang apa ni, orang KK. Lurus macam bayar sudah dia punya bahasa Sabah. Berapa tahun sudah di sini Bang? Lama dah 15 lah, 15 tahun ada gitu.
Tapi abang mulai di Labuan. Masa di Labuan kan, memang kami buat abang baca trading, mau buat ada tadi ke Taska di sana. Sebelum abang terbabit lah tahun 20-an gitu. And then abang ada tadi ke Taska, abang buat trading, abang ada restoran lagi di sana masa di Labuan. Berapa umur yang first time? 20 lebih. Oh, sekarang umur berapa? Sekarang umur 20. baru 60 lebih. Jadi abang 1 bulan Jun baru ya jadi. Oh, happy birthday to you, Bang. Thank you. Happy birthday to you. 60? 60 lahir 62. Jadi umur berapa sekarang? sudah tuh? 63 kan? Ya. Oi. Muda oh. Halus muka. 63 sudah aku kan? Tidak. Aku pikir 36. Terlampau lah Bang. 63 sudah tuh. Aduh. Adik-beradik berapa orang, Bang? Hah? Adik-beradik. Kami adik-beradik abang ada 6 orang, 7 lah termasuk satu adik. Bang sebelah bapak kan 3 dah meninggal. Kami tinggal. Abang yang abang keberapa? yang bongso, yang kecil, yang. Oh, kalau begitu yang di belakang lagi besar lagi lah kan. Ya, dia meninggal, semua dah meninggal. Baru besar. 3 orang dah meninggal, 3 yang meninggal 4 orang tu kan. Kalau sekolah dulu dari sekolah start daripada mana? Daripada Pulau Pinang kah ataupun di Sabak tu Semua sekolah? di KL. Macam abang lahir saya Pulau Pinang. Lahir sih, apa tu lebihnya abang membesar di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Membesar Kuala Lumpur, lepas tu Sekolah rendah? semua di Kuala Lumpur. Sekolah rendah di Kuala Lumpur, di KL. Puaslah jalan-jalan di tengok menara KL, Kota Raya, Kampung Baru semua tu bebas lah. Puaslah sana tu. Macam kau tak biasa. Ini punya cerita macam lorong lagi. Nampaklah tu Bang, perubahan Pembangunan KL. Ya, sama lah tu kan. Jelah berubah lah. Maksudnya kau ikut zaman abang masa remaja. Tapi abang travel tu, lepas remaja tu abang travel. Abang start mengembara kan. Abang inilah abang lahir di sini. Abang bukan negara. Abang pergi Indonesia, abang pergi Jakarta, pergi Filipina. Abang suka travel dulu. Jauh banget kok. Last kali Filipina semualah tu kan. Di utara Thailand, Vietnam, Cambodia. Jauh abang juga. Abang memang suka berjalan. Masa muda. Cari apa di sana? Dulu abang buat Cari niaga, berniaga. bisnes, tanah habiting lah, niaga. Dan masa sama abang cari peluang macam filem kita bang, macam mana mau jual. Itulah banyak kita mau cerita pasal filem. Dalam masa yang sama lah. Nanti kita cerita pasal itu bang. Saya minta maaf betul. Sebab kalau cerita pasal filem ni memang dari tadi kita bercerita pasal filem sama dia di luar belum masuk di sini set. Syok betul bang. Saya mau kenal dulu abang. Abang dulu abang pendidikan sekolah sampai mana bang? Abang banyak abang lepas daripada sekolah menengah tu kan. Zaman abang MCE. 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 Macam mana tu? Sorry saya MCE maksudnya macam mana tu? MCE macam mana tu bang? MCE lah. Apa tu? Tapi abang lebih pergi apa betul abang pergi diploma. Abang ambil advance diploma berpengurusan sukan. Abang ambil diploma filem ni directing. Dari sini apa tu acting juga abang ambil course. Master class in acting, abang ambil lagi. Ambil benda yang abang suka ambil ilmu, cari ilmu. Jadi kira dia macam di sana lah betul belajar semua ni kan daripada sekolah tu. Ya. Dia bukan apa tau. Pada aku apa yang kita belajar ni bukan hanya sertifikat, bukan pengiktirafan diri tau. Pengiktirafan diri. Pengalaman. Pengiktirafan diri kita yang kita selalunya educate orang yang terpelajar, orang yang belajar, orang yang ni daripada kita katalah saya lepas MCE tu yang enam, saya stop kan. Dia sampai situ saja. Kan? Tidak habis. Tidak habis kata orang kan. Dia kita pergi belajar ambil diploma ni. Hotel catering pun aku hantam ni kak. Wih, semua pun dia sapu ini. Pada aku kita ni kan kita belajar tu pada aku satu zaman tu lah kan. Pada aku suka belajar, aku tahu. Kalau abang dari Pulau Pinang, orang tua, bapak, mama? Mama mak pernah meninggal kan. Ayah aku meninggal masa kecil, so bapak meninggal masa kecil. Lepas tu mama lah jaga bawa pergi Kuala Lumpur. Asal memang semua Pulau Pinang lah. Lahir Pulau Pinang. Oh dari kecil lagi sudah arwah bapak sudah meninggal lah. Seumur berapa tahun tu bang? Abang ingat baru mau kena dunia kali ya. Umur 3 sekolah, belum sekolah lagi. Masih kecil lagi. Lepas tu pergi merantau PKL. Masih remaja.
Masih remaja. Remaja, bukan masih kecil, masa remaja. Dan di KL tu sudah habis sekolah kah? Hah? Sudah habis sekolah kah di KL tu? Di KL habis sekolah di KL. Lepas sekolah lah tu kan. Kira anu je lah sana, boleh tahan je jagoan fighter jugalah dulu sana. Panjang cerita tu. Oh, jangan kau. Jangan sampai cerita. Panjang, jangan sampai cerita panjang cerita. Kadang-kadang boleh je bahas sikit-sikit kalau cerita. Jangan ya. Ada yang kan ingat nanti, oh ini orang lah. Mati aku. Aduh. Jadi yang dulu waktu Abang Dikil dengan waktu sama Mamak lah. Arwah bapak, mamak dulu kerja apa waktu yang tidak dulu? Masa tu masa kami hidup KL tu bukan hidup senang, agak susah lah. Mamak tidak kerja tetap lah. Tidak kerja tetap. So kakak ada kerja, abang ada kerja. Di sana lah doang bantu lah. Di sana doang bantu. Selalunya begitulah Pak, kalau macam dalam satu family ni, kalau macam ada abang-abang, kakak-kakak yang sudah duluan bekerja, kita yang kecil-kecil inilah bah tempat kita lah bah yang adik-adik bungsu ni yang minta-minta kan, minta kasihan. Aku tak pernah minta. Diorang yang kasih. Oh, kasih. Apa? Aku mana Bang? Diorang yang kasih. Betul aku ni jenis yang malu meminta. Tidak minta sikit pun. Malu meminta. Jadi selalunya diorang yang kasih. Jadi itulah. Sampai sekarang aku yang minta-minta aku macam malu minta. Tapi kalau terdesak tak tidak minta. Tapi ada satu kita tidak boleh tidak minta. Minta pada Allah diampunkan dosa. Itu ya. Itu mesti kan Bang. Setiap kali bersolat kan. Sekarang yang kita tahu ni abang ni kan yang macam saya cakap tadi, pelakon, pengarah, penulis skrip, ajar orang berlakon juga untuk acting, kreo apa tadi? Koreografer tu fighting. Ya, fighting. Tapi aku tak di situ. Iyalah. Jadi macam mana boleh start sebelum ni bidang? Macam mana dia punya starting? Yang ni menarik ni. Cerita. Macam mana abang start kan? Mula mungkin nampak TV ke terpengaruh ke? Tidak, family abang sendiri. Macam abang cerita kan, sebelah arwah bapak kan, sebelah bapak mostly bapak ni dalam dunia ini. Dalam dunia ini. Abang rasa sebabkan naluri itu. Bahkan aku rasa macam masa nak start tu kan, sebelum aku nak berlakon. Aku nak pergi depan kamera. Mau try. Masa belum kan, masa adakah keluarga yang pelakon? Siapa? Nenek aku sebelah ni, sebelah bapak aku belah kan. Zara Agus. Kan? Nanu Baharudin. Nanu Baharudin dia sepupu aku. Nanu Baharudin. Ya. Lagu lama. Sepupu aku. Yang tadi tu yang first tu. Zara Agus yang lakon dengan Piram di apa nama tu? Madu 3. Madu 3. Lama betul sudah tu. Ya, dah meninggal lah kan. Tapi masa aku sebelah bapak aku punya side. Yang mana satu pelakon dia tu? Okey, yang butang baju aku mana, Pak? Oh, bini ketiga dia tu. Bini pertama dia tu. Itu kira nenek lah tu? Sebelah bapak lah, nenek lah. Ada side. Jadi yang tu, jadi ramai lagi aku punya belah side yang hidup dan yang meninggal kan. Hero Melaya yang pertama, Pak Suki. On that side juga. Zara Agus punya ni kan. Pak Suki hero Melaya yang pertama. Itu bapak aku. So dasar pas itulah aku rasa macam bukan sebab pengaruh orang tau. Bukan pengaruh orang. Dia punya jiwa yang membuat macam aku nak pergi depan kamera. Ini mungkin mau famous ni Bang. Mungkin kau bilang saya mau famous depan TV. Bukan juga. Jadi kau pandai kan? Kau acok-acok kan? Tak, dia bukan gitu. Dia begini cerita ya kan. Bila aku kata aku nak pergi aku cerita, aku tak tahu mamak lah kan. Aku nak berlakon kan, memang aku halang. Tak payah lah kau berlakon. Tahun berapa tu yang mula-mula tu kan? Masa sekolah lagi. Masuk tingkatan 5 gitu kan. Budak lagi tu. Aku aim ke situ. Aku memang tak payah lah. Dia aku buku je lah. Kita kawan-kawan. Kawan-kawan hantam. Nak buat bila nak famous. Macam kau cakap ni lah. Mau famous depan kamera. Hati-hati. Tak sayang. Benda ni kan. Kurang ajar. Tapi bergurau. Tapi trauma bagi aku. Trauma bagi aku. Tiap kali kan macam orang TV macam ni sekali pun kan. Aku rasa macam yang lagi ayat-ayat tu nak famous, nak ni kan. Dia trauma tau. Satu benda yang trauma. Jadi aku hold tu. Aku punya niat tu hold. Jadi tu hari yang di Labuan, aku di Labuan, aku nampak dia tengah syuting kan.
Oh, yang selepas dari KL terus pindah pergi Labuan kamu? Maksud aku lepas sekolah, lepas ni aku di Labuan, aku travel. Jadi di Labuan, aku dah buat artikel syuting. Maksudnya aku tunggu, tengok kan, orang syuting habis. Besok tu lagi membuat jiwa tu nak ke depan kan. Jadi aku bila pergi KL, balik KL, first lah kawan aku yang kita honeymoon, production honeymoon, arwah honeymoon punya production, lah bawa aku dengan dia bagi aku terus 28 scene. Tanpa screen test? Tanpa screen test. Kawan bah. Kawan bah. Kalau begitu. Jadi, macam mana boleh kenal arwah? Macam mana boleh kenal arwah? Director, sorry. Dia punya director tu. Yang director kawan kan. Jadi masa tu mencari pelakon ni, nak cari antagonisnya pelakon. Jadi aku jumpa drama apa tu kalau Cinta Pertama something like that. Lama sudah lah tu. Lama sudah. Itu zaman tu first aku step in lah. Masa tu hantam lah ilmu. First saja terus dapat 28 scene. Ya. Boleh tahan tu. Aku tak ada ilmu, tak ada apa, terus hantam. Tapi natural je lah kita main kan, sebab minat kan. Apa dia bilang director? Dia tidak komplain ke kau tidak boleh tu bagus? Grade A dia bilang cerita tu. Aku jumpa orang grade A best drama tu je dia bilang. Memang tu yang daripada mungkin dia marah ni daripada yang di sekolah tu bukan hina-hina tu. Itulah disimpan dendam dia buktikan tu kan. Tidak juga. Terbuku bila sudah di depan kamera buktikan. Dia main teruslah keluar kan tu. Itu yang salah satu tu. Dan selepas tu lah aku start second jumpa ada director banyaklah director di Semenanjung tu lah. Aku pernah dan pada aku yang penting ada ilmu. Aku start belajar. Aku belajar acting daripada basic, advance, pergi master kan. Kelas aku belajar 45 characters. Acting, bukan di Malaysia. Maksud aku bukan pergi luar negara. Aku belajar melalui 45 karakter macam mana? Actually karakter manusia ni ada 45 characters. Manusia yang karakter. Contoh bagi saya sikit bang. Karakter kau tengok ya. Kalau polis karakter dia macam mana? Wah. Biasalah jalan tegak. Faham kan? Tegak semua. Tu karakter tu. Doktor macam mana karakter dia? Ya, banyak bertanya. Ya kan? Banyak nurse karakter macam mana? Faham tak? Jadi tiap manusia tu ada karakter dia. Orang mabuk ada karakter dia, orang yang miskin, orang yang semua ada karakter dia. Orang-orang yang minta sedekah contoh. Kalau kameraman kita punya karakter abang tengok macam mana bang? Oh dia steady. Dia steady. Sebab kalau tidak steady nanti kena cut nanti kena. Dia karakter steady. Itulah bila kita dapat tu watak tu kan kita dah tahu nak main karakter apa. Nak main. Kalau polis macam aku cakap tadi. Ada karakter dia macam mana cara jalan, cara dia bercakap, cara ni. Doktor sama. Doktor baru lain pula. Doktor baru first doktor kan. Lain pula tak sama doktor senior. Masa tu aku belajar online dengan orang luar negara. Lepas tu aku belajar lagi Brian Timothy. Itu apa itu? Saya lemah tu. Method dia pun acting juga. Oh, acting. Luar negara punya overseas. Body language lah, perwatakan wajah karakter begitulah. Itu kalau kau body language dia ada lagi animal character. Dengan apa ni cara-cara binatang. Kita katalah kita macam King Kong kata kan. King Kong ambil okey kata aku dapat satu watak watak besar, watak bos yang ni. Aku ambil tu kata okey King Kong ni best juga. Dia aku buat kata King Kong. Yang macam King Kong gaya. Faham? Kalau sombong buat jirafah. Ini lakon juga. Ini satu ilmu tau. Ya, dan benda-benda macam ni dia kenapa kita pegang karakter tu sebab dia konsisten tau. Karakter tu konsisten. Dia tetap. Tetap. Konsisten karakter tu dia bawa sebab dia hold satu karakter. Binatang dia konsisten karakter tu. Itu tujuan dia. King Kong. Faham tak maksudnya? Dia biasa belagak dia. Betul. Kan? Tapi betul kenapa kau ketawa? Sombong King Kong. Jadi jirafah, sombong juga begitu kan? Ya, jadi maksud contoh lah kan. Contoh. Jadi dia ni semua ni apa saja tu belajar. Sekarang ada method acting orang bilang kan, method acting dan semua. Apa saja tu belajar, apa belajar ilmu yang apa benda tentang acting ni, hanya tips dan guide. Dia bukan benda yang mesti kita buat dengan guide. Tapi saya lebih suka go for natural acting. Kalau macam berlakon dengan mengarah ni, abang buat yang mana dulu? Mengarah kah dulu berlakon dulu? Masuk kau apa? Yang duluan kau buatlah mengarah dulu kah? Aku berlakon dulu. Aku berlakon dulu. Aku baru dapat peluang mengarah. Ada company kawan aku Cina bagi aku cara mengarah. Mana senang, mana susah mengarah ataupun berlakon? Aku suka dua-dua. Tamak satu lah bang. Aku suka dua-dua. Tapi memang dua-dua cantik. Dua-dua tu aku lebih pada acting. So dengan ni aku nak dia punya scope of
quality result lah dalam movie atau acting tu kan. Pada aku skrip dulu. Skrip. Lepas skrip karakter. Lepas karakter dia pergi pada acting. Dia pecah-pecahan dah, dia lah kan. Script, acting, si pelakon bagus semua kan. Skrip, karakter, acting. Tu pergi pada time. Masa time maksudnya macam kalau masa singkat untuk kau habis gitu, kau tidak akan dapat buat satu benda yang quality. Kau masa yang singkat. You must have allow enough time untuk berapa time kau. Semua juga scene. Kau tak boleh berjam-jam scene satu scene tu. Kan? Buang masa. Betul. Okay, time. Lepas tu pergi visual. Visual tu masuklah angle camera shot, scenografi, everything semua visual. And then sound. So masuklah music, masuklah yang ni. 6 elemen ni yang jaga ini dia punya apa orang kata elemen-elemen yang perlu dapatkan kualiti result. Inilah macam kalau macam saya ataupun ada pelakon-pelakon yang baru di luar, sebenarnya benda ni penting untuk kami untuk kasih bagus. Tidak guna kau ada watak, tidak guna kau ada bakat tapi benda ni kau tidak. Sebab kau tidak pandai kasih selaras dengan kau punya apa lakonan semua kan. Pada saya aktor pun atau pelakon dia kena tahu juga shot tau. Pada saya lah kan, dia kena tahu shot, framing and shot. Sebagai pelakon kan, macam kita close up, medium close up, semua tu, dia kena tahu juga shot. Sekarang kan dia tahu macam mana dia memain. Sebab kita main dengan screen, itu bukan amatir pentas. Kan? Dia fokus pada satu orang, jangan kalau pentas lain kan. Berapa banyak sudah datuk berapa banyak sudah abang berlakon? Banyak apa? Drama? Drama lah. Drama aku tak terkira sudah tu. Banyak sudah? Ya, tak terkira sudah tu. Kalau macam movie? Movie boleh kita lagi ada 5 atau 6 movie. Antara yang... Maksud juga aku di Indonesia. Indonesia pun pernah juga? Pernah. Apa punya movie? Satu filem drama Indonesia, tapi aku lupa tajuk dia. Jadi cara bercakap... Dan satu... cakap Malaysia. Sebab dia nak pelakon Malaysia kan. Satu lagi KL Vampire. Kawan aku yang buat filem tu, dia shoot di Jogja, Jakarta juga. Yalah, yang saya tengok tu bukan itu saja. Saya tengok etika bekerja dengan orang Indonesia. Kan? Macam mana cara bekerja diorang dengan kita? Diorang Indonesia ni saya respect tau. Saya tengok diorang ni beri komitmen 200% tau. 200%. Jadi kita adalah kru pelakon semua. Saya bertanya juga kan macam diorang ni komitmen begitu tinggi kan. Sebab diorang ramai. Kalau seorang ni tak ada, 10 kan datang. Yang senang kerja kan? Kan maksud aku adalah very hard to get a job. Dia susah mungkin orang dapat kerja tu. Sebab ramai yang menunggu. Siapa yang dapat tu kira dia betul dia akan bagi all out. Sebab kalau dia tiada orang ramai yang rebut jawatan tu macam cameraman kah, dia DOP kah, nak rebut props kah, propman kah dengan master prop kan. Atau lain-lain tu ramai. Diorang ramai. Dia punya bayaran sana okey juga tunjuklah cantik juga lebih kurang juga macam sini. Okeylah. Okey. Boleh juga lah lebih kurang juga macam sini. Macam mana boleh dapat? Tapi diorang kalau dapat sini diorang mau kira US dollar. Itu yang aku tak kira Malaysia ringgit lah kan. Iyalah. Mau US dollar juga. Dia kata overseas diorang bilang. Okey anulah Pak. Okey jugalah bekerja-kerja dengan orang-orang sana. Pelakon-pelakon sana? Pelakon-pelakon sana. Bagus. Diorang titik beratkan perfection pada saya lah. Perfection. Macam latihan. Dalam scene tu, dalam KL Vampire tu, saya ada fighting scene. Saya main pakai 2 pedang. Tapi itu memang ada belajar betul-betul ya lah. Ya, itu dah saya bilang. Dia macam diorang ni practice tu. Dalam berapa minggu? 2 minggu practice kan. Padahal diorang 2 minggu tu kejap. Diorang kata kalau diorang main action movie ni, bulan diorang practice untuk dapatkan sharp nerves tu. Besar bajet tu kalau begitu. Besar. Diorang besar bajet diorang. So, itulah at least saya nampak dapat pengalaman macam mana di Indonesia punya production. Macam mana boleh dapat tawaran di sana bang? Jauh. Saya dapat tawaran di sini. Okey. Lepas tu saya berlakon lagi dalam filem Jepun dan Korea. Di mana tu syuting? Dia shoot di sini. Hero dia Korea, hero ini Jepun. Jadi dia shoot di sini. Jadi production tu production sana. Production daripada dorang. Jadi saya dapat kesempatan dapat karakter di situ. Jadi karakter pembantu. Saya pembantu ni sparring dengan hero itu. Menurutnya saya mesti jadi polis, cari hero, kejar hero. Watak saya sebagai polis.
Polis Malaysia. Itu production tu daripada Sabah? Jepun. Oh, Jepun. Daripada Jepun. Cakap Korea lah, cakap. Tak. Dia cakap, dorang cakap Korea dengan Jepun. Tapi macam Malaysia, dorang cuba cakap Melayu dalam satu tadukan. Oh, faham. Ya, macam dorang faham. Dorang faham lah macam Muluk punya style lah tu. Ya. Yang mau belajar cakap Melayu tapi tidak lurus. Ya. Begitu. Di sini saya abang cakap Melayu. Cakap Melayu kan. Dia pura-pura faham lah. Tapi ada skrip kan. Itu pun kena offer juga? Yang tu abang ikut apa orang panggil ni, casting. Oh, screen test. Apa tu? Uji bakat-bakan. Abang ikut casting, mesti abang tengok ada uji bakat orang cari ni, abang try lah kan. Abang try. Tapi pada abang kalau ikut casting tu ataupun apa orang panggil tu? Uji bakat. Uji bakat kan. Director mesti ada. So director yang casting director ni mau tengok watak ni kena tak kena. Ada. Jepun tu dia turut apa. Jadi bila casting tu abang punya patut dia nak bagi abang macam watak biasa-biasa ni. Watak macam extra ni lah kan. Pasal dialog biasa tambahan gitu. Habis abang tengok abang ambil peluang ni kan. Abang beritahu director, saya buat 8 option saya bilang. Bagi saya, dia okey Jeb, kau masuk sini pergi ke bar. Minum minta air kan. Okey, saya bagi 8 option. Baru bagi 4, okey, you got job. Kau tahu option? Kereta macam yang masuk kan? Bagi dia lebih, dia minta satu lebih. Tapi kau bagi lebih. Bukan bagi lebih. Yang berbeza cara. Yalah. 4. Baru bagi 4 kan? Itu okey, you got a job. Gitu kan? Dia bagi, bukan bagi, dia bagi saya karakter lain. Itu yang pembantu tu. Itu salah pembantu tu. Maksud tu Zizan pun ada. Zizan tapi tak pernah tu sini dia lah. Zizan Razak? Ya, dia ada dalam filem tu. Diorang punya cara bekerja, disiplin diorang, memang okey kah? Saya tak terikut kita. Jauh kah? Jauh. Itu sebab yang saya suka ni, yang kita berlakon dengan production lain kan. Saya tengok etika kerja, cara kerja semua different. Jauh betul. Okey, macam orang Jepun ya, contohlah kan. Dia punya DOP dua kamera, satu perempuan, satu lagi DOP lelaki. Yang intern dia ni, Clapper dengan dia ni, bila dia buat salah saja, diorang belasah. Diorang tumbuk perut. Cakap tumbuk perut. Waktu yang kamu syuting tu bang? Iya. Masuk dalam depan mata aku. Dia tumbuk perut, ketuk kepala, pam, salah. Itu buat salah. Mana boleh. Tapi orang Jepun. Dia tak buat orang Malaysia. Aku cakap, kalau kau buat orang Malaysia, see you in court. Betul kalau sini, bantam-bantam sudah tu. Bertumbuk-tumbuk sudah tu. See you in court kan. Kita, orang tinggi pun cakap kan, diorang tumbuk. Jadi kita, ini cara kami train dia di Jepun. Disiplin. Tapi kalau macam pelakon Malaysia macam kamu, join sama diorang, dia tidak kasar-kasar lah, tidak tumbuk. Tak. Orang Malaysia seorang dia tak buat. Orang Malaysia seorang tak. Dia buat sama orang Jepun dengan Jepun saja. Orang Korea pun dia tak buat. Jepun dengan Jepun saja. Oh, patutpun disiplin Jepun tinggi betul lah. Tumbuk betul bro. Bagi sedok perut. Aku tu depan mata terkejut aku. Dia punya respect tu pada artis different. Jadi masuk aku step in first scene tu, don't respect, don't stop. Respect, kenal aku semua tuan-tuan yang begini, respect. Kedua dia letak PA sebelah aku macam penjaga yang perempuan seorang yang jaga aku makan minum. PA. Bagus satu orang. Dia tak bagi aku join yang lain, tak bagi aku join yang extra yang lainnya. Aku kena tempat lain. Aku nak join, tapi dia tak bagi. Kan? Jadi dia makan, minum, apa aku nak. Berapa lama tu bang bekerja sama dengan dia? Aku rasa dah minggu juga minggu dalam minggu. Diorang jagalah, diorang jaga. Diorang jaga, diorang tidak kasih campur sama ekstra. Tak bagi. Aku mau campur, kau kawan kan? Diorang tak bagi. Jadi aku duduk bagi tempat lah, aku duduk macam orang bodoh situ. Kau nak makan, bagi makan. Tapi kebajikan tip-top lah. Tip-top. Makan tip-top, payment tip-top. Selain daripada itu, abang buat skrip juga kan? Abang buat skrip. Setakat ni. Ada satu lagi aku cerita ke kau. Apa dia? Lagi. Aku pernah berlakon director adik Dustin Hoffman. Dylan semua dalam nama dia. Melaka Alam, so dia shoot kat sini. Ni US pula, Hollywood. Director kan. So etika cara kerja pun different. Hollywood kah tu? Hollywood, betul. Dustin Hoffman ni pelakon Hollywood. Dia adik dia director. Jadi dia untuk ambil itu projek Indonesia sini projek. Tajuk dia Malaka Alive. Di sana abang pegang watak Sultan Alaluddin. Jadi yang pada abang, it's not about the acting, it's about abang nak tengok cara bekerja, etika bekerja, cara ni kan, dan how get along semualah. Tip top juga kan dorang? Tip top. Dorang ni timing
Perfect. Jepun 2 jam kena awal. Kan? Tapi yang dorang ni kena right in time. Jepun bagi call time pukul 9, bukan pukul 9 baru datang. Pukul 9 Kelepar in. Oh, itu barulah. Kalau kau lambat 1 minit, semua mata mandang kau macam nak makan. Itulah bahawa orang bilang dorang punya movie ataupun dorang punya filem semua meletup-meletup tu sebab disiplin juga betul paling penting kan. Tinggi disiplin dorang tu. Itulah kalau saya tengok sekarang macam abang ni macam kamu sedang hangat dengan satu movie. Aku Ayah dan Muzik. Lepas tu kami tengok di sana ada pelakon daripada luar syuting di Sabah kan? Ya, Finidon. Finidon tu kan. Memang di Sabah kamu syuting kan? Ya. Kenapa tidak ambil orang Sabah? Nanti baru jawab. Selepas ini. Selepas ini baru jawab. Tapi kita tunggu nanti sejam lagi. Abang akan jawab. Santai-santai lo, rehat-rehat lo, minum-minum dulu. Kita akan balik lagi di dalam Korek Podcast bersama Abang Jeb. Ladies and gentlemen. Oke guys, jumpa lagi kita balik untuk Korek Podcast. Mari kita korek. Di part yang kedua masih lagi bersama dengan Abang Jeff. Ini dia seorang pelakon, pengarah, penulis skrip, dia juga ajar orang berlakon. Macam apa tu bang kalau orang putih dia acting coach. Acting coach. Jadi kalau macam kamu ada yang mau berlakon kan, tidak pandai macam mana cara mimik muka, menangis, sedih, takut, boleh roja-roja sama dia sebab dia ajar. Macam tadi dia ajar sama saya, dia bilang kalau kamu belajar sombong, kau tengoklah zirapah. Zirapah angkat leher begini kan. Jadi itulah cara dia mau jadi sombong kalau dalam berlakon kan bang. Kalau yang King Kong itu yang temberang. Temberang atau bang? King Kong temberang kan. Sebagai pelakon, pengarah, mana yang penat bang? Pengarah ataupun pelakon? Sebab kalau pengarah ni dari segi pandangan mata saya ni dia lebih bercakap saja bang. Pelakon kau kena banyak bergerak. Mana yang penat bang? Pengarah ni dia bergantung pada kewajipan tu kan. Pada jawatan ni. Jawatan pengarah ni dia overall bertanggungjawab the whole movie. Tanggungjawab tentang produk tu sendiri pengarah. So maknanya every scene tu dia kena ada. Dan bukan habis di situ saja. Selepas syuting tu dia kena ada kena lahirkan lepas post production tu dia keluarkan produk tu sendiri dalam acuan dia. So pada saya lebih pada tanggungjawab pengarahan ni kan. Dan kalau filem nak tu jatuh bangun tu atas karya dia tu. Flop ke atau berjaya ke atas karya dia tu. Pelakon penat on the scene. Selepas tu dia boleh rehat. Kalau tidak ada scene dia, rehat. Datang ketika ada scene dia. Nak perhabis pun masa itulah dia perhabis. Masa scene dia tu kan. Give it all on during your scene. Lepas tu kau boleh rehat. Dan balik boleh balik awal. Selepas habis scene apa balik. Itulah kalau saya nampak director ni ataupun pengarah dia penat pada otak, berfikir. Berarti kalau pelakon penat pada pergerakan. Masing-masing ada sama-sama yang Masing-masing tanggungjawab masing-masing kan, ada dia punya tu. Jadi sekarang ni yang saya tahu abang sedang berlakon satu movie bersama dengan family. Aku Ayah dan Muzik. Coba abang cerita sikit. Okey, aku Ayah Muzik ni keluaran daripada Arcade Gate lah. It's a family production lah. Family production. So arahan Hanif Jeff, anak saya nombor 2. Berdua. Hanif Jeff. Ditulis skrip pun saya dengan dia yang tulis skrip. Adik asal dia. So dia bagi adik-adik ni dia buat. Kami banyak berbincang. Kami actually apa benda yang kami buat karya kami bincang sama-sama. Anak beranak lah. Anak beranaknya bincang dulu. Lepas tu kita tanya juga orang lain, kawan-kawan selalu. Rumah saya selalu orang datang yang budak pengkarya apa ni yang orang pelakon macam datang rumah. Jadi share. Kami share je ni. Ada yang bagi tambah nilai kepada cerita tu. That. So yang ni adalah daripada Dana Finas actually. Dana Finas. Penggambaran di Sabah semualah. Gambaran semua di Sabah. Di Sabah. Pelakon-pelakon utama Femidon kan? Femidon. Yang daripada Semenanjung tu kan? Ya. Kurang ke pelakon Sabah macam saya? Dia ikut bercerita. Cerita ni. Saya boleh juga bawa cerita tu. Kenapa nak ambil saya? Saya paksa ni. Boleh bang. Okey bang. Kenapa bang? Serius kenapa? Dia cerita tu sendiri. Cerita tu sendiri kenaan dengan seorang anak dibesarkan di Semenanjung. Jadi dia balik Sabah. Cerita pendek lah. Nanti spoiler lah pula kan. Okey, faham. Kita lebih kurang je lah sinopsisnya kan.
Dia mencari ayah kandungnya di Sabah. Dia daripada Semenanjung cari anak kandung. Jadi saya mau karakter tu. Jadi karakter Noah, karakter tu nama dia Noah. Yang cakap Semenanjung. Sebab dia dibesarkan di Semenanjung. Satu, dan orang believe dia Semenanjung kan. Dia Semenanjung. Jadi pertama, yang kedua tu adalah emosi. Saya nak sebab watak karakter Noah ni dia banyak main emosi, depresi, emosi dia berjumpa ayah dia macam mana, yang ibu dia meninggal, all that lah. Banyak main emosi. So kami ketika mencari pelakon tu untuk watak Noah watak tu ataupun Femido tu lah. Kami mula tak jumpa, mula kami mencari. Beberapa nama kata yang tak sebutlah kan. Yang saja kami fikirlah sekali anak saya lah yang 2 orang 3 orang ni. Bapak tengok ni kata dia. Pemidon yang buat lagu Salahkan Aku tu. Jadi dia lepaskan emosi dia di sana tu. Yang kata okey, saya kata saya panggil anak saya Hanis, anak bongsu Hanis, contact John. Get him kan. Tu alhamdulillah dealing dia bersetuju yang ni tu bawa di sini lah. Mostly semua pelakon Sabah. Cuma dia satu orang saya dari Semenanjung lah. Dia seorang di Semenanjung. Senang juga bekerja dengan dia lah. Very good. Dia pelakon yang baik, pelakon yang senang bekerjasama dan dia juga jual idea pemain terbaik untuk naskah tu. Dan dia faham karakter dia. Every scene tu dia tanya, okey, scene ni main macam mana? Sini apa dia punya ni, apa dia punya tu. Kemudian sini tak faham. Yang lain tu kalau yang faham okeylah, yang senang, yang scene yang berat gitu. Okey, apa sebenarnya ni kan dia bincang. Jadi saya explain ni apa yang kau rasa. Saya tak beritahu kau mesti rasa sedih. Kau tak, apa yang kau rasa? Kau jumpa bapa kau betul kan? Apa yang kau rasa? Okey, bapa dia tanya, mak dia meninggal contoh kan. Berat ni kata ni. Aku nak cakap bapa aku mak dah meninggal, bapa tak tahu. Kan satu benda yang ringan tapi melepaskan macam mana aku beritahu bapa aku ni dia bilang. Kan? Itu pelakon berlaku. Dia mencari tu barang tu. Dia mencari macam mana aku cakap nak sampaikan kepada bapa aku yang tu yang dia dapat tu 100%. Betul kan? Tapi cantik dia bawa. Dia seorang pelakon yang hebat. Sedangkan dia masih muda lagi, baru 20 lebih tu kan umur dia. Dan dia angkat cerita tu. Tengok abang ni macam dalam 30 tahun sudah dalam industri ni kan. Pengalaman dia macam mana tu bang? Apa yang membuatkan abang bertahan dalam bidang ni? Sebab kita tengok sekarang ramai yang baru-baru sejak baru 2-3 tahun terus hilang. Kalau abang boleh bertahan selama 30 tahun. Sedangkan abang ni, sorry lah, dari Semenanjung. Boleh datang pergi Sabah betapa buat ni bar. Apa yang membuatkan abang bertahan? Coba saya abang kongsi dulu sikit pengalaman. Dia sini ni kan, sedih dan apa dia lakonan kan. Dia dah jadi macam dia jiwa aku tau. Dia jadi jiwa aku. Pernah tu ketika tahun 90-an di mana filem jatuh. Filem kita jatuh, orang tak tengok orang tak mau tengok cerita Melayu. Cerita Melayu tak mau tengok. Dan kita ada krisis keuangan ketika itu. Job tak ada. Lama juga kita kan. Kita fikir cari kerja lain dah ni. Kan, dah mula start bisnes lama. Tapi aku juga itu, aku ada bisnes itu sendiri. Jadi aku tak terasa sangat. Kawan kita industri lain dah terasa. Ketika itu dah adalah juga rasa macam nak stop lah ni, kan. Tapi tak boleh. Kita dah masuk kaki dalam ni. Macam saya lah sendiri kan. Orang lain saya tahu. Tak boleh. Dia jadi macam, kau ketagih lah kan. Tak boleh. Dia tagih. So, bila anak saya start berlakon aktif di Semenanjung, anak saya yang 3 orang tu, Hanif dan Hanis, diorang nak masuk belajar dalam bidang filem. Saya bilang tak payah belajar filem, kalau filem saya belajar. Masuk pada animasi. So yang Hanif dan Hanis dia masuk animation di Point College Damansara. Lepas tu saya bawa diorang explore diorang dengan shooting betul. Jadi dua orang tengok, kamera macam ni, lighting macam ni, baru orang tahu, besar ni rupanya kan. Itu masih awal-awal lagi lah, awal lagi dorang lah. Ya. So bila ada satu pertandingan short film kan, Pak dia masuk bila ni, Patron kan.
Dia bilang, jom lah kita try. So, I'll give the ideas, everything. Semua kami masuk, menang best short film. Apa filem kamu? Petron. Nyawa. Tajuk dia Nyawa. Petron short film competition, menang. Oh, tahu. Yang pertandingan tu. Ya, pertandingan. Menang Nyawa. Tajuk kami. Lepas tu datang masuk lagi Bernama. Menang lagi. And then lepas tu, yang Aku Ayah Muzik ni, B&W, dia di top 10. Top 10. Oh, dulu kamu dah buat short film juga ni? Kami aktivis. Sebelum aktivis short film. Maksudnya kami rajin buat short film. Tujuan saya sebenarnya, yang selalu saya galakkan buat short film ni, pertama, diorang eksperimental. Diorang try macam-macam. Diorang try short, diorang try lighting, diorang try macam mana. Dah bolehkah starting daripada drama terus? Bagus pada saya. Short film ni ada kelebihan dia sendiri tau. Ada kelebihan dia sendiri. Ada kelebihan dia dari segi kau experimenting, kau try the experimental karya kau tu dalam short film. Dorang berlakon tak orang si Hanif? Mungkin tiga boleh. Selalu juga depan kamera lah berlakon juga. Ada juga, tapi mostly dorang kalau panggil berlakon dorang tak ada hal, tapi mostly dorang belakang kamera. Dorang mengarah, pegang kamera dengan pengurusan lah. Untuk Aku Ayah dan Movie dorang ada ikut berlakon juga? Tak berlakon. Aku Ayah dan Muzik ni, Hanif Jeff tu sebagai pengarah, dia mengarah itu. Hani pegang kamera. Oh. Anak saya yang sulung tu dia pegang kamera. Hani sebab pengurusan. Pengurusan Amin, production manager kan, Amin. So begitulah kami, saya overall lah. Untuk yang pelakon-pelakon lain selain daripada Femidon, pelakon-pelakon di Sabah siapa? Yang Sabah yang terbabit dalam ni, yang N. Savera sebagai ibu. Kenal. N. Savera sebagai ibu. Eddie Vico sebagai ayah kandung dia. Saya mengambil watak ayah tiri, bapa tiri di Semenanjung. Lepas tu ada lagi Sumali. Juvina John Laju. Untuk watak yang dia. Ajat Atoh. Siapa? Ajat Atoh yang Kota Belut. Kota Belut. Melakukan pelakon hebat juga tu. Ya, saya titik beratkan lakonan dan pelakon. Boleh bawa karakter ni atau boleh bawa karakter ni. Mesti mau pergi tengok juga ni. Sebab benda-benda begini kan banyak ilmu yang kau boleh belajar daripada begini. Ya. Tambah-tambah lagi dengan pelakon-pelakon yang memang menjadi watak macam Femidon yang macam abang cakap tu kan. Padahal kamu pilih. Tapi sekarang masalah dia, macam abang ni orang lama kan, kalau perasan, terutamanya kita ada platform media sosial, Facebook, TikTok, Instagram begitu kan. Apa pendapat kau bang? Kalau kau tengok orang, viral sejak sikit tu orang, terus kena ambil berlakon. Viral sejak sikit di TikTok, terus kena ambil berlakon. Sebenarnya begini tau, kenapa benda ni berlaku? Kenapa benda ni berlaku itu dulu kan? Kenapa benda berlaku? Kerana followers kan? Follower dia berjuta. Follower dia berjuta. Jadi expectations of dollar and cents lah. Dollar and cents. TV termasuk juga bahagian penyiaran stesen TV pun mau ambil ni. Kalau kau ambil kan? 1 million. Tak. Abang tidak pandang pada situ. Abang tidak pandang how hebat kau, betapa handsome kau, betapa ni tidak. Abang kami pada watak. Watak sesuai dengan kau, kena fizikal dengan ni, tengok kau punya acting. Right, ini acting, why not? Tapi kadang-kadang penonton mau juga orang yang saya kenal ni. Kalau tidak kenal, saya tengok tidak kenal. Saya setuju tu. Itu pada saya kalau filem lah. Kalau filem kau nak jual filem, okey kan. Dia perlu familiar face lah orang panggil. Ya, familiar face. Familiar face orang tengok. Kalau tiada familiar face katanya orang tak kenal langsung, orang tak tengok. Tetapi kalau cerita dia tu kuat. Okey, sebagai contoh Abang dan Adik. Abang Adik kan yang filem Cina tu. Tak ada pun yang tu cuma adalah orang pelari sekejap saja kan. Yang lain tu tak ada orang kenal. Betul. Meletup. Kan? Cerita dia power. Pencitraan idea tu, penceritaan idea tu yang paling penting tu kan untuk kasih hasil tu cerita tu. Power. Pada saya lah kan, dia bukannya orang marah. Maaf ni kita kan, the film Sabah. Orang marah. Orang Sabah pun tak sokong filem Sabah. Selalu dengar begitu. Kerap dengarkan orang Sabah tu. Tapi persoalannya betul kah? Orang Sabah tak sokong filem Sabah. Kan? Kalau Sabah tak sokong pula, Semenanjung lagi lah tak sokong. Dia tak jual sebab filem dia flop kan. Saya pasti jujurlah benda ni kan. Pada saya kalau kita keluar filem kualiti,
dia orang tak kira sama kau Sabah kah, kau Kelantan kah, kau Johor kah, mana kah. Orang tak kira. Kita ada movie lover. Peminat pencinta filem. Kalau filem kau quality, filem kau boleh ni, diorang akan datang tengok. Diorang tak peduli kau dari mana. Kau boleh baca tak bang, macam mana penonton-penonton Sabah mau movie? Kalau kau nampak di Sabah punya ni bang, macam mana? Diorang suka apa konsep yang macam mana? Dia begini tau, ada satu panggil ingredients. Ramuan ya, ramuan filem. Apa yang kita buat adalah kita buat filem, ini cerita dia. Betul? Tapi penonton tak rasa. Orang tengok, oh ni filem dia. Habis bila keluar kita ni orang kata boleh lah. Tidak kesan. Tak kesan kan? Okey. Saya bagi contoh. Ni contoh bola lah kan? Contoh bola. Aku tengok bola ni, aku masuk dalam stadium tengok bola final Sabah FC lawan dengan JDT Johor contoh kan? Final. Belum kau masuk stadium tu, kau lah katalah kau masuk stadium tu. Ada lagi apa supporter dung tu oleh semua nyanyi yang kau rasa dia bersemangat best kan. Lepas tu bola Sabah skor 1 biji, Sabah menang 1-0 contoh. Punya best kan. Kita rasa best kan. Kau keluar daripada situ, kau cerita kawan kau yang tak pergi stadium ni. Kat luar kan. Best malam Sabah lawan dengan ni. Kawan kau boleh rasa tak apa yang kau rasa? Yang best tu, kau rasa best kan? Tidak samalah. Tidak sama dia. Best kah? Apa yang best? Sabah menang 1-0. Okey, Sabah menang 1-0. Ya. Tapi dia tak rasa apa yang kau rasa. Tidak sama. Tak sama. Okey, itu bola kan. Balik kepada filem. Kau faham maksud aku sekarang? Filem. Kalau kau tayang saja suatu filem, ini cerita dia. Tapi orang tak rasa. Paham. Kau faham tak? Sebab tadi orang rasa tu barang gol depan mata. Jadi kau mau tahu best tak best, kau kena tengok. Kalau aku tengok cerita kau rasa, cerita ni sedih lah, menangis. Kau tahu cerita best fighting dia kan. Aku tahu cerita ni best, dia punya fight best lah. Dia kan. Kau terasa, aku tengok ni. Kau tengok pun kau rasa. Kalau aku cakap saja sama kau, cerita ni best ni. Kau pun tak tahu best ni macam mana. Oh, kira dia mesti mau pergi tengok barulah syok. Baru rasa. Faham tak kan? Itu juga maksud aku, filmmaking. Tak kira kau dari mana. Kalau kau boleh buat apa tu rasa, diorang akan datang tengok. Trailer membantu kah? Amat membantu. Dari trailer aja. Sekarang ni tengok most of kita lah kan sini, diorang faham tau. Diorang faham filem. Diorang faham filem. Bila diorang tengok trailer, diorang tahu trailer quality tak quality. Walaupun pendek macam diorang tengok trailer, diorang tengok dia punya visual, diorang tengok acting, diorang tengok yang ni. Quality ni aku akan tengok cerita ni. Terus tidak mau tengok. Itu pasal yang tiada movie tu. Tiada orang pergi tengok tu. Trailer main peranan tak? Main peranan. Main peranan. Kalau macam dalam pengarahan, Pak, abang suka mengarah movie yang macam mana kalau diberi peluang? Abang rasa abang satu kepala dengan anak-anak semua. Kami nak pergi horor. Hantu-hantu? Horor. Ngamu buat paranormal, ngam saya paranormal. Kami pergi horor, tetapi horor kami ni bukannya horor. Sabah macam belum ada yang hantu kan, Bang? Banyak, Bah. Adalah, tapi yang macam ada juga kah yang hit? Yang tiada hit. Belum lagi berapa hit lah kan? Berharap sorry nantilah kan. Nah, sorry nanti. Abang mau mana tahu kalau mau buat yang horor yang mau jadi hantu, kameramen kami kelihatan macam hantu juga. Saya pun boleh juga. hantu. Tapi memang abang minat horor lah? Bukan minat. Horor minat abang? Horor minat abang. Macam mana bang? Dia bukan minat tau. Dia macam nak give a try macam tu. Kan? Dia begini tau. Dia begini. Pada abang kan begini ya. Dia film horor tu sendiri kita buat. Kita boleh main dengan audience. Audience macam takut apa semua kan. Satu. Yang macam kita tadi tu kan. Yang kedua, kita boleh main emosi of family bonding tu. Orang rasa family tu. Main emosi kasih sayang. Main emosi rasa miss, kehilangan. Main emosi audience tu rasa semua tu. Kalau cerita bayaran pernah juga bang, dah kena bayar? Pernah juga? Pernah. Dulu masa abang di sebenarnya tu ada juga yang tak bayar. Dan meninggal pun producer tu. Kasih halal sialah. Halal. Ada juga. Kasih halal sialah. Halal. Kalau macam kita pun tak tahu kan kita punya ni. Kalau macam production kamu ada juga lah yang lambat bayar sama pelakon. Ada. Kami tak ada. Kami dah set dah, allocate dah. Allocate budget. Habis suruh bayar apa yang perlu bayar. Tapi rulingnya lah kan. Dan kami lebih pada kru, lebih pada props, itu cari props, wardrobe semua yang tu setting dulu, set dulu. And then we go pada pelakon. Pelakon kalau mahal sekarang mungkin tak ambil.
Kan kalau setuju dengan harga kita, okeylah. Tengok pada bajet kita lah kan. Kalau bajet-bajet sekarang kalau untuk drama untuk skop di Sabak dia, di area-area Sabak ni lah, berapa bajet lebih kurang bang? Untuk satu drama lah. Drama maksud kau telemovie lah. Telemovie lah. Drama. Dia begini tu bro. Dia tengok pada bajet katalah TV station bayar kan. Ini kita terus terang. TV station bayar. Kadang-kadang ada yang motor juga bang ni. Ya, TV station bayar kita untuk telemovie 130,000. Itu pun kadang tak dapat 128, 126 gantung kepada dia putung itu rate. Tapi dia punya harga ceiling dia adalah 130. Ceiling ya. Okey, kalau kita buat polisi, takkan kita buat 130. Rugi. Jadi kita buat di bawah 100,000. Betul lah kan? Okey, kami allocate lah bajet. Katalah saya buat, kalau saya nak buat ni saya ni, skrip ni dalam 80 boleh pergi ni. 80. Allocate 80. Di sana dah kita pecahkan tu. Pecahkan. Okey, prop berapa kita nak pakai, yang ni berapa, tim ni berapa pakai, pelakon berapa orang kita gunakan. Lead siapa. Itu sebab kalau mahal sangat kami tak ambil. Itulah kadang-kadang yang kita faham, kadang-kadang ada production ni, dia syuting, dia mau kasih cepat tu movie tu kan, untuk supaya tidak keluar bajet. Begitu selalu juga kan. Cut cost kan. Dia cut cost itu tadi macam masa tadi kan, time kan. Dia cut cost. Kalau kita lagi panjang kita shoot 14 hari, lagi melibatkan cost. Kan? Kurangnya bukan bagi cepat. Bagi dalam duration yang ngam untuk habis dulu karya lah. Kata sekali 10 hari karya. Kami shoot itu hari dalam 12 hari juga. 12 hari ya, untuk dapatkan ni kan. Dia kalau kita telah mau cut cost begitu, telah mau cepat, kau tidak takut penatkah kualiti kurang? Pelakon quality terlampau effect. penat. Quality effect. Kalau setakat nak shoot, shoot master potong. Okay, next scene. Okay. Kan? Tapi kalau kita nak berkarya dalam situ, dia akan makan masa. Tapi kat 7 hari, 8 hari, boleh siap kalau ambil potong-potong. Mau cepat punya. Cepatnya. Kan dia kan, mau sekali off kita tengok kita punya drama, semua begitu. Sekarang kalau macam di Kel bang, satu telemovie 5 hari pun ada. Ada kan di Kel? Satu telemovie 5 hari. 6 hari Kenapa boleh buat 5 hari begitu? Terlampau mau cut cost? Cut cost. 5 hari boleh kasi habis lah. Tapi production lah. Dan production ni lah. 5 hari. Betul. Ada post production lagi kan. Bajet diorang lebih kurang juga lah macam sini jangan. Sama. Dan maksudnya tiada dalam bilang, okey kalau Sabah kami bayar kau kurang. Tak ada, sama juga 130,000 kalau untuk telemovie. Kalau Super Tele 250, 230. Kalau boleh buat bajet 50K dibawa, lepas tu 5 hari lagi besar untung lagi kan kalau pandai kan. Tapi nanya orang baik. Aku tak boleh hidup. Bukan kita cut cost sebabkan kita punya bajet, okey, kita allocate. Tapi jangan sampai kau nanya orang. Jangan sampai nanya orang. Kata tak patutan macam, katalah macam seorang pelakon tu kan. Dia berlakon sampai, katalah dalam, ikut dia punya rate lah. Rate, dan kita bayar ikut dia punya rate. Dan saya rasa jangan sampai ternaya itu ya. Masa dunia juga kan. Jadi ini banyaklah dia punya dia punya cara yang ternaya, mungkin dari segi dia punya gaji, dari segi masak dia semua kan. Itu yang bikin kasihan juga kan. Kebajikan kan? Ya. Kebajikan maksud saya makanan dia punya tempat tinggal kan. Kebajikan. Kalau macam abang ni sekarang apa yang belum tercapai dalam bidang seni ni? Atau belum lagi tercapai, mau ada cita-cita mau berlakon sama Jackie Chan kah, Jet Li kah? Masa ada cita-cita, macam saya sendiri, saya sebenarnya ada cita-cita. Bukan Jackie Chan. Ya boleh juga. Saya sebenarnya bercita-cita mau berlakon macam menjadi watak yang belum pernah orang berlakon. Contohnya. Begitu watak. Watak apa yang kamu? Saya mau macam macam watak yang King Kong. Bukan dia, saya tidak mau King Kong, jerapah. Saya mau yang orang ingat saya. Contohnya macam Mr. Bean, bah. Mr. Bean tidak bercakap. Ya, Mr. Bean tidak bercakap tapi satu dunia bah tahu dia. Dia pernah bercakap Mr. Bean waktu dia kena wawancara. Sebenarnya orang yang paling lucu ialah orang yang paling bodoh. Tetapi dalam masa yang sama dia itu doktor. Sebab kalau saya tengok abang pelakon pun boleh tahan, mengarah pun saya tengok. Lepas tu apa yang abang bagi tahu abang punya kelebihan sebelum ni sudah belajar sampai luar pun. Sampai berlakon di Thailand, sampai Indonesia.
Mungkin ada yang abang belum tercapai, mungkin cita-cita mau berlakon, mau mengarah. Untuk diri abang lah kan. Untuk abang rasa tiada lagi. Untuk diri abang lah kan. Tapi abang nak buat untuk yang lain. Maksudnya adalah pertama yang academic anak-anak abang kan. Faham. So diorang lagi jauh untuk Anak orang penting. belajar. So let abang nak diorang dulu. Diorang dulu bagi diorang terbang betul-betul. Kasih sayang seorang Yang ayah. pertama, ya. Pertama. Yang keduanya acting. Abang rasa abang nak buat satu kursus acting tahap art level. Maksudnya bukan hanya berlakon. Dia ada arts in acting. Dia ada we call it depth in acting. So depth in acting, banyak acting ni sebenarnya banyak. Acting dalaman, acting depth ni acting dalaman kan. Acting dalaman, kira macam emosi juga lebih tu kan? Tak, emosi lain. Emosi lain. Emosi dalam komunikasi. Okey, aku beri contoh lah, contoh depth in acting. Kau ketawa, kau senyum ketawa, tapi kau menderita. Penonton tahu. Tak mestinya kau kalau sedih tu kau menangis, kau tunjuk aku menangis sedih kan. Tapi sebenarnya kau ketawa senyum. Kau faham? Itu yang susah mau buat tu. Ya, itulah depth. Acting. Faham. Contoh. Contohnya macam kau marah tapi kau terpaksa senyum. Sampai ada. Penonton tahu. Penonton tahu yang kau marah. Ya. Tapi kau senyum. Okey, siapa itu? Ataupun kau berdendam tapi kau berbaik. Tapi ada kau ada niat sesuatu. Faham tak maksud dia tu? Saya rasa anda cukup bermasa sama dia ni 30 minit ataupun 1 jam berduduk sama dia ni kalau mau belajar ilmu. Sebab sekarang ni saya bukan tidak pandai berlakon. Saya pernah berlakon tidak champion, tetapi mendalami untuk belajar itu yang kurang. Abang nak buat kelas lagi tu. Jadi kita perbanyakkan lagi pelakon yang boleh bermain. Kan? Abang pernah bekerja dengan production KL juga kan? Banyak production KL. Apa bisa sahabat dengan sini? Sahabat dengan Semenanjung. Produksi dia. Tak boleh kisah lah sebab abang pun orang Semenanjung. Ya betul. Artilah aku takut nanti orang kata kan bias kau ni betul mentang kau Semenanjung kau datang Sabah berlakon kau ku Sabah kan. Minta maaf kau dikorek podcast itulah saya mengkorek. Okey. Di Semenanjung tu kita abang melakukan dengan show Astro Show punya tu very proper, very ni semua payment bagus. Kita berlakon dengan production di bawah lagi tu macam production biasa, jaga everything tu jaga kebijakan, jaga kita punya tu and then the proper semua ada lah yang ada ini proper lah. Proper shooting kan. Dia di Sabah ni di sini kekurangannya tu. Maaflah, saya bukan antara terbirik nak jadi bias. Tak faham. Kan Sabah ni teruk ni tak bukan maksud saya tu. Sabah sangat cantik. Apa yang ingin saya katakan adalah dia Sabah ni amat jadi Piramli lah sebenarnya. Piramli. Dia buat skrip, dia nak jadi hero, dia nak direct semua. Ramai bukan semua kan. Ramai. Tapi it's okay. Tak ada masalah. It's okay. Kalau boleh angkat, kalau boleh bawa. Kalau angkat dia akan menjadilah. Pada abang okey, tak ada masalah. Kan? Jadilah tapi as long as you can produce a good quality product. Okay, dan sekejap. Jadi production soalan tadi kan. Yang production di sini yang saya rasa banyak kekurangan dia. Saya cuma minta adalah jaga kebajikan. Makan, minum, semua yang terbabit kru termasuk dengan pelakon dengan everything, jaga kebajikan dia, especially makan. Kalau melibatkan production ni dia producer, production manager. Ini common sense ni bang. Ya, exactly. Common sense. Ya, ini maksudnya ini common sense. Okey, buat common sense. Kalau contoh common sense saja kata sekarang ya. Dia bawa editor on set. Ya. Editor tak ikut shooting sana, dia duduk di bilik homestay, duduk editing. Bila makan kau kat sana, editor ni kadang-kadang kau lupa. Kau maksud aku kan, contohlah, lupa. Itulah masalah dia tu. Kadang-kadang saling memahami lah yang paling penting. Saling memahami common sense. Supaya boleh maju. Jadi abang bagi dulu tips untuk pelakon-pelakon yang baru mau up, terutamanya di Sabah ni. Yang pertama, acting ni adalah merupakan di depan kamera. Okay? Di depan kamera, acting. Depan kamera. Maksudnya kalau acting kita ini down, the whole movie tu affect the quality.
Acting. Acting kita tu walaupun cerita tu simple, tapi lakonan kita tu bila angkat cerita tu cerita tu mantap. Lebih kuat acting kan. Yeah. Betapa pentingnya acting sebab di depan kamera. Okey. Itu acting. Pertama, yang kedua ilmu. Terus cari ilmu. Macam Sheila ni yang bertanya-tanya ya, ni. Dan kau juga bertanya, tahu habis dapat begini. Bila start dapat baru. Kan? Abang tak tahu bang. Jadi ilmu. So abang dulu pun abang cari ilmu, belajar. Jadi abang aku nak curah, nak beritahu kan, nak apa? Sampaikan. Kau baru ilmu. Mungkin kau khusus kali ya. Khusus mungkin boleh juga lah. InsyaAllah lah. Ya. Ilmu, terus ilmu. Ketiga, rendah diri. Jangan cari ego. Aku nak cari famous. Aku star, aku bintang. Aku ni superstar di Sabah ni. Orang semua kenal aku star. Dia sih membunuh kau. Dia bunuh kau punya career. Dia akan bunuh diri kau punya apa ni orang tu dia? Kira lah kau punya diri sendiri, kau punya moral diri apa benda, harga diri apa kan orang akan lihat kau different dan dengan benda ini akan bunuh kau punya career, kau punya itu yang paling penting. Rendah diri. Itu yang paling penting lah, terutamanya untuk nasihat untuk diri saya juga, untuk kepada kawan-kawan yang baru mau naik. Pertama sekali acting depan kamera kena jaga, lepas tu ilmu seperti yang saya sudah korek ilmu daripada Abang Jeb, dan yang ketiga rendah diri. Terima kasih sangat-sangat bang kerana sudi lepak bersama saya di Korek Podcast. Mari kita korek. Thank you so much sudah turunkan ilmu kepada saya. Semoga abang terus sukses dengan apa yang abang ceburi. Kasih tahu dorang untuk movie ni bang, untuk abang tengok, untuk dorang tengok ni Aku Ayah dan Muzik. Aku Ayah dan Muzik. Okey, Aku Ayah Muzik akan keluar di RTM Julai, 15 Julai. Dan kita akan buat preview saja di 14 Jun ni. Wan Utama. Wan Utama kita yang di sana. Wan Borneo. Sorry. Wan Borneo. Wan Utama di KL tu mah. Aku fikir macam mana belum sampai KL ni. Wan Borneo. So, jadi jangan lupa support. Terima kasih bang sekali lagi. Semoga abang panjang umur. Jadi kalau ada siapa-siapa lagi kamu mau kami bawa pergi masuk di sini Korek Podcast, jangan lupa kamu komen di bawah apa kelemahan saya minta maaf. Kamu boleh komen supaya saya boleh perbaiki lagi. Kita jumpa lagi dalam Korek Podcast. Mari kita kulik lah pula. Mari kita korek. Assalamualaikum. Bye semua.